Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, kita faham ya bagaimana dalam surah Al-Kahfi ada kisah Musa mencari Al-Khadir. Tetapi kita perlu ingat bahawasanya sebelum kisah Musa bertemu dengan Al-Khadir, Allah menyebut dan menggambarkan Musa membawa bersama dengannya muridnya dan dikenali sebagai Yusha' bin Nun dalam hadis. Manakala apabila bertemu saja dengan Al-Khadir, uslub Al-Quran konsisten. Sama ada ucapan Khadir kepada Musa ataupun Allah sendiri menyebut perihal kedua-duanya, mengisyaratkan, menjelaskan pada kita yang Yusha' sudah tidak berada di lokasi sepanjang perjalanan Musa bersama dengan Khadir. Barangkali Musa telah appointment dengan Yusha' untuk jumpa di mana-mana untuk menemani perjalanan pulang beliau nanti selepas selesai misi bersama dengan Nabi Khadir. Apakah agaknya hikmah perjalanan Musa untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, menerusi Nabi Khadir sepanjang 3 hentian itu? Mengapa tidak Yusha' diajak bersama? Ya, maka antara tadabbur saya lah sendiri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Musa tidak berminat ya untuk apa yang Allah anugerahkan kepada beliau nanti bersama dengan Khadir dicerita-ceritakan, disebar-sebarkan, yang hanya menyebabkan dia ditinggi-tinggi dan dipuji-puji dan dipuja-puja. Baginda alaihi salam memahami Allah memerintahkan baginda untuk mencari Khadir. Allah memerintahkan baginda untuk merendah diri dan belajar daripada orang lain. Baginda memahami ini merupakan jemputan eksklusif kepada baginda dan bukan kepada selainnya, seperti Rasulullah diperjalankan sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj, perjalanan Isra'. Baginda tidak membawa Abu Bakar As-Siddiq kerana baginda memahami ini adalah satu bentuk hiburan kerohanian yang very eksklusif. Jadi bila Allah pilih kita semata-mata kita, kenapa kita seperti nak mengajak orang lain? Ya, ada situasi kita kena selamatkan orang dan itu adalah satu bentuk kewajipan untuk menyebarkan ya mengenai ayat-ayat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi adab yang diajar oleh suratul Kahfi, ada perkara dan situasi di mana kita tidak perlu nak ceritakan pada orang apa yang kita sendiri alami. Kita kena sebarkan pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran. Tetapi kadang ada perasaan tertentu yang kita rasai keajaiban daripada ayat Allah, daripada Al-Quran, sebagaimana Musa melihat kehebatan apa yang Allah telah perlakukan di 3 hentian. Tapi Yusha' bin Nun tak ada untuk notakan, untuk beritahu Bani Israel tentang apa sudah berlaku kepada Musa. Tidak, Musa adakan wartawan-wartawan ataupun penulis-penulis yang akan menyebarkan ceritanya yang terjadi sepanjang 3 hentian. Ya, jadi tuan-puan sekalian, dalam hidup yang penuh dengan media sosial di sana sini, kita boleh viral, kita boleh beritahu. Kita kadang perlu menyemak hati kita. Adakah saya apabila menyebarkan tentang sesuatu yang berkenaan dengan kehebatan ayat-ayat Allah, pertama sekali, adakah saya menyebarkan benda yang sahih? Adakah saya menyebarkan sesuatu yang akan menyebabkan orang lain faham? Risau kalau orang lain menerima sesuatu daripada kita yang tidak berasaskan penelitian dan pengkajian. Risau orang yang membaca nota kita, orang yang mendengar apa yang kita sebarkan, mendapat ilmu yang tidak sahih, mendapat perkara yang salah tentang agama. Ya, dan memang ternyata apa yang berlaku antara Musa dan Khadir adalah perkara yang boleh berlaku salah faham. Ya, seperti kejadian pecah perahu, kejadian kanak-kanak terbunuh. Bukan tahap untuk Yusha' melalui itu semua. Kemudian apabila kita nak menyebarkan sesuatu ilmu daripada apa yang kita temui daripada Al-Quran, maka hendaklah kita sebarkan dengan keikhlasan dan bukan mengharapkan puji-pujian. Ternyata Musa tidak senang dengan seandainya Yusha'
Dia membuka mulut, memberitahu apa yang telah berlaku antara baginda dengan Khadir alaihi salam. Semoga Allah lindungi kita daripada penyakit hati seperti rasa kita bagus, rasa kita suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kita rasa kita ni mulia, kita rasa kita terhormat dan patut diangkat ke hadapan, patut diangkat sebagai orang yang berpengaruh hanya kerana menyebarkan ayat-ayat Allah. Ikhlaskan hati kita pada menyebarkan ayat Allah dan sahihkan apa yang kita sebarkan. Assalamualaikum.